Sedang berlaku di Kuba, satu tekanan yang sudah lama melepasi tahap message diplomatik. Donald Trump telah keluar dari fasa kehakiman dan memasuki fasa operasi. Ketua Komando Selatan berkumpul dengan Pete Hegseth di Pentagon dan SS Nimitz di Caribbean. Penerbangan risikan berhampiran Kuba, CIA, sudah pun membawa ultimatum ke Havana. Helikopter terbang rendah di atas Miami dan Rubio mengatakan bahawa Trump mempunyai kewajipan untuk bertindak jika Kuba menjadi ancaman. Pada hari Jumaat ini, 22 Mei 2026, Trump bukan sekadar mengkritik Cuba dalam ucapannya. Dia sedang mengepung pulau itu secara berperingkat, menyasarkan struktur yang menyokong Parti Komunis, menjangkau rangkaian yang berkaitan dengan GESA di dalam Amerika Syarikat, mengetatkan immigration, memperluaskan sekatan dan menunjukkan bahawa rejim diktator Cuba mungkin telah memasuki fasa paling berbahaya sejak ia mula bergantung kepada Rusia, China dan elit tentera sendiri untuk terus hidup. Jika kapal, perisikan, kehakiman dan penangkapan mula bergerak serentak, apa yang sedang Trump sediakan untuk Cuba sekarang? Adakah rejim komunis masih mempunyai jalan untuk melepaskan diri daripada kepungan ini? Berapa lama lagi rejim komunis masih mempunyai masa sebelum kehilangan kawalan ke atas pulau itu? Saya akan ceritakan semua itu kepada anda sebentar lagi. Tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat secara masa nyata, dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat dengan standard credibility Milson Alves. Raul Castro yang didakwa oleh pihak kehakiman Amerika telah membuka pintu dan pergerakan itu sudah pun bermula. Kerajaan Trump mula menganggap Cuba sebagai ancaman aktif di pintu masuk Florida, hanya 90 batu dari pantai Amerika. Pusat tekanan tertumpu pada 3 bahagian serentak, iaitu kehadiran tentera laut di Caribbean, tindakan risikan di Havana, dan serangan langsung ke atas rangkaian ekonomi elit komunis yang beroperasi di dalam dan luar pulau itu. USS Nimitz memasuki Caribbean bersama kumpulan serangannya pada saat krisis Kuba semakin memuncak. Secara rasmi, pergerakan ini berlaku di bawah operasi Southern Seas 2026 dengan latihan maritim dan kerjasama serantau. Tetapi, kesan politiknya jelas. Kapal induk dengan pesawat, helikopter, pengiring tentera laut dan struktur tempur tidak akan melalui kawasan ini pada minggu seperti ini tanpa menghantar mesej. Havana memandang ke laut dan faham bahawa Washington bukan sekadar bercakap tentang sekatan. Ia sedang menunjukkan jangkauan. Komando Selatan adalah elemen yang memberi berat kepada tafsiran ini. Komando inilah yang menguruskan kawasan ketenteraan Amerika Syarikat di Amerika Latin dan Caribbean. Apabila krisis Kuba mula melibatkan mesyuarat di Pentagon, kepimpinan tentera, pergerakan angkatan laut dan penilaian keselamatan serantau, rejim itu tidak lagi hanya berdepan dengan kenyataan politik semata-mata. Dia kini berdepan dengan jentera Amerika. CIA juga sudah terlibat secara langsung dalam krisis ini. John Ratcliffe berada di Havana pada 14 Mei 2026 dan membawa mesej tegas daripada Trump. Amerika Syarikat hanya akan berunding secara serius dengan Cuba jika rejim itu membuat perubahan asas. Ini mengubah segalanya. Kerana Washington tidak menganggap masalah ini hanya sebagai isu ideologi. Ia mengatakan bahawa Cuba tidak boleh terus menjadi tempat perlindungan selamat untuk pihak lawan di hemisfera barat. Marco Rubio melengkapkan pesanan itu dengan satu ayat yang benar-benar menggegarkan Havana. Dia berkata bahawa peluang untuk mencapai perjanjian yang dirundingkan dengan kepimpinan Cuba sekarang tidaklah tinggi. Walaupun masih mengekalkan pintu diplomatik terbuka, Rubio menjelaskan bahawa Trump mempunyai hak dan kewajipan untuk bertindak sekiranya mengenal pasti ancaman terhadap keselamatan negara Amerika Syarikat. Dalam praktiknya, setiausaha negara telah meletakkan rejim Kuba di hadapan satu pilihan yang mudah, benar-benar berubah atau berdepan dengan tekanan yang semakin berat. Tamparan paling sensitif datang terhadap GAESA, konglomerat yang berkaitan dengan Angkatan Tentera Kuba. Struktur ini bukan sekadar singkatan ekonomi. Ia adalah jantung keuangan elit tentera yang mengawal hotel, syarikat, import, pelancongan, mata wang, keistimewaan dan pengaruh di dalam pulau itu. Sementara rakyat Kuba menghadapi pemadaman elektrik, kekurangan bahan api dan rak-rak kosong, rangkaian ini menyokong kuasa rejim di sebalik tabir. Trump dan Rubio sedang menyasarkan peti besi itu. Penahanan imigresen yang berkaitan dengan rangkaian ini telah memberi isyarat baru.
Rubio mengumumkan bahawa adik perempuan kepada seorang eksekutif Gaesa yang tinggal di Amerika Syarikat telah dibatalkan kad hijaunya, ditahan dan kini berada dalam jagaan imigresen Amerika. Perkara ini sangat penting kerana ia menunjukkan bahawa tekanan itu kini menjadi kenyataan. Golongan elit komunis yang mendapat manfaat daripada rejim cuba tidak lagi selamat hanya kerana berada di tanah Amerika. Washington sedang menyatakan bahawa mereka tidak akan menerima keluarga dan pengendali sistem yang hidup selesa di Amerika Syarikat sambil membantu menyokong mesin penindasan di Cuba. Sekatan-sekatan itu memberi kesan kepada syarikat dan individu yang berkaitan dengan kuasa Cuba. Bantuan kemanusiaan ditawarkan di luar kawalan komunis untuk menghalang rejim daripada menukar bantuan kepada rakyat menjadi bahan api politik demi kelangsungan mereka sendiri. Havana telah memberi reaksi. Mereka bertindak balas dengan menyerang Rubio dan menuduh Washington sedang merancang satu pencerobohan. Miguel Diaz-Canel mempertahankan Raul Castro dan menyifatkan tuduhan itu sebagai satu helah politik. China juga tampil mempertahankan Cuba dan mengecam tekanan Amerika. Reaksi ini menunjukkan bahawa gerakan itu telah menyentuh titik paling sensitif. Jika ia sekadar retorik, rejim itu hanya akan mengeluarkan kenyataan dan terus bergerak ke hadapan. Tetapi apabila Havana dan sekutunya bertindak balas secara berkelompok, itu bermakna tekanan sedang menghampiri teras kuasa. Trump juga meletakkan isu ini di tengah-tengah politik Amerika. Dia menyatakan bahawa ramai presiden telah berfikir untuk melakukan sesuatu terhadap Kuba selama beberapa dekad dan kini nampaknya dia akan menjadi presiden yang bertindak. Kenyataan itu bukan perkara kecil. Ia meletakkan krisis Kuba sebagai satu keputusan bersejarah oleh Rumah Putih. Selepas mengetatkan tindakan terhadap Maduro, menekan laluan bahan api dan meningkatkan kos politik sekutu Havana, Trump mula menganggap Kuba sebagai langkah seterusnya di papan catur serantau. Rezim Kuba tiba pada saat ini dalam keadaan lemah. Pulau itu mengalami gangguan elektrik, kemerosotan ekonomi, kekurangan bahan api, dan kebergantungan kepada pihak luar. Kerajaan komunis cuba menyalahkan Washington atas segala-galanya, tetapi mesej dari Amerika kini berbeza. Masalahnya bukan sekedar embargo. Ia adalah sistem yang menyebabkan rakyat hidup dalam kemiskinan dan memberikan keistimewaan kepada golongan elit tentera. Pergerakan helikopter dan formasi tentera di atas Miami, seperti yang dilaporkan dalam berita yang tersebar, menguatkan lagi perasaan bahawa sesuatu yang lebih besar sedang dirancang. Walaupun tanpa pengumuman rasmi mengenai operasi ketenteraan, suasana telah berubah. Komuniti Kuba di Florida mengikuti setiap petanda baru kerana mereka tahu bahawa Washington jarang sekali menggerakkan perisikan, tentera laut, kehakiman, imigresen dan sekatan secara serentak hanya kerana kebetulan. Apabila semuanya muncul dalam minggu yang sama, tafsiran semula jadi ialah fasa amaran sedang berakhir. Soalan sekarang bukan sama ada Trump marah dengan Havana, itu sudah jelas. Soalannya ialah sejauh mana dia akan membawa tekanan ini. Mungkin akan ada lebih banyak penahanan imigresen terhadap individu yang dikaitkan dengan rangkaian rejim. Mungkin akan ada lebih banyak sekatan terhadap syarikat-syarikat tentera. Mungkin juga akan ada peningkatan kehadiran tentera laut di Caribbean. Mungkin akan ada cubaan untuk kemasukan bantuan kemanusiaan yang tidak dikawal oleh Parti Komunis. Mungkin akan ada tindakan undang-undang yang lebih agresif terhadap individu-individu yang sebelum ini kelihatan tidak boleh disentuh. Rejim itu sedar akan perkara ini dan sebab itulah mereka bertindak dengan penuh kegelisahan. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves Global.